Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syawina binti Rosli dan saya bersama 3 lagi rakan-rakan saya iaitu Anis Natasha, Nur Syamimi dan juga Afika Khalisa. Okey, berdasarkan kepada satu filem yang perlu kami tonton yang bertajuk A Dangerous Method, kami telah pun melakukan perbincangan di mana perbincangan kami tu kami telah membahagikan perbincangan kami berdasarkan filem tersebut kepada beberapa bahagian, iaitu kami bahagikan kepada sinopsis, teori, etika dan juga refleksi berkaitan filem tersebut. Okey, untuk bahagian saya akan menjelaskan berkaitan dengan sinopsis. Sinopsis ini hasil daripada perbincangan lah daripada saya dan juga rakan-rakan yang lain. Okey, apa yang boleh saya simpulkan, apa yang boleh saya ringkaskan berkaitan filem Dangerous Method ini adalah ianya menceritakan tentang kisah seorang wanita yang bernama Sabina yang mempunyai masalah kesihatan mental akibat daripada pengalamannya sewaktu dia kanak-kanak. Di mana sewaktu dia kecil, sewaktu dia kanak-kanak, dia sering kali dipukul oleh ayahnya dalam keadaan dia tidak berpakaian. Jadi akibat daripada peristiwa tersebut, apabila dia dewasa, dia mengalami trauma dan juga telah mendapat kesan negatif daripada tindakan yang dilakukan oleh ayahnya sewaktu dia kecil. Okey, susulan daripada trauma dan juga masalah yang dialami oleh Sabina ni, family Sabina ni, ibunya telah merujuk Sabina ni kepada beberapa orang pakar psikiatri lah, dan salah seorangnya adalah Dr. Jung, di mana Dr. Jung ni telah membantu Sabina ni untuk merawat trauma dan juga masalah yang dilalui oleh Sabina. Okey, jadi dalam cerita ni juga di mana berlaku konflik, iaitu Dr. Jo ni telah pun menjalinkan hubungan dengan Sabina, iaitu pesakitnya sendiri, sehingga menyebabkan berlakulah konflik-konflik di dalam cerita di dalam filem ini. Dan di dalam filem ini juga turut menceritakan tentang Dr. Jung yang telah menyedari akan kesilapannya, di mana dia sepatutnya tidak boleh menjalinkan hubungan dengan pesakitnya sendiri, dan itu adalah perkara yang sebenarnya yang perlu dia yang tidak boleh dilanggar oleh seorang doktor yang melibatkan etika di dalam profesionnya itu sendiri. Jadi apabila dia sedar akan kesilapannya, dia cuba untuk memperbaiki keadaan ini, dan namun begitu Sabina atau pesakitnya ni tidak boleh menerima keputusan yang dibuat oleh Dr. Jung. Okey, jadi itu adalah sedikit berkaitan dengan sinopsis secara ringkas lah berkaitan dengan filem A Dangerous Method ni. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya Anis Natasha untuk dia jelaskan berkaitan dengan teori, sedikit tentang teori yang mungkin boleh kita kaitkan berdasarkan daripada filem A Dangerous Method ni. Jadi saya persilakan kawan saya Anis Natasha. Okay, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada rakan pembentang sebentar tadi, Syawalina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Anis Natasha binti Muhammad Khairi, nombor matrik 262809. Saya akan meneruskan pembentangan saya pada hari ini, iaitu masalah yang dihadapi oleh Sabina, itu watak utama dalam filem Dangerous of Method ini, di mana Sabina ni mengalami masalah seksual. Hal ini dikatakan demikian kerana ketika dia berusia 4 tahun, dia telah didera oleh bapanya dalam keadaan bogil dan juga dikurung dalam sebuah bilik kecil. Dan dalam filem tersebut, Sabina tu menyatakan bahawa apabila bapanya memukulnya, dia berasa gembira dan bersemangat. Dia tidak merasakan bapanya memukulnya dalam perasaan benci. Jadi untuk relatekan dengan teori Sigmund Freud yang saya dapati adalah teori pengembangan, iaitu tahap psikoseksual, di mana peringkat Felix antara berumur 3 hingga 5 tahun ni, dia merasakan seseorang itu merasakan
jatuh cinta terhadap orang tua ni yang berbeza kelamin. Jadi di sini menyebabkan Sabina tu jatuh cinta terhadap bapanya apabila dia dipukul dan dalam keadaan bogel. So di sini saya dapat kaitkan lah antara masalah yang dihadapi olehnya dengan teori oleh Sigmund Freud. Terima kasih. Saya akan meneruskan, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan saya. Terima kasih. Seterusnya, terima kasih kepada sahabat saya, Nasha Walina. Saya akan menyambung dengan etika. Dalam cerita The Dangerous Method ini, terdapat dua watak utama dan watak hero dan hero-heroin. Iaitu watak sebagai hero ialah Dr. Jung dan heroin dia Dr. Sabina. Di mana mereka ini merupakan klien dan doktor. Sabina ni dia merupakan pesakit kepada Dr. Jung, di mana dia telah menghadapi satu jenis penyakit yang diterangkan oleh kawan saya sebentar tadi, Anis Natasha. Jadi Dr. Jung ni telah melanggar etika sebagai pekerja dengan pesakit. Dalam satu watak tu, apabila Dr. Jung melakukan sesi bersama dengan pesakitnya, itu Sabina, dia telah menaruh perasaan terhadap Dr. Sabina. Dia telah menaruh perasaan terhadap Sabina. Namun demikian, dia tidak boleh memiliki Sabina kerana dia sendiri telah berkahwin dan mempunyai anak. Justru itu, dalam seperti kita sebagai pekerja sosial juga terdapat etika sebagai pekerja sosial. Jadi di mana dia telah melanggar etika itu antara klien dan pesakit. Kat sini untuk menegaskan bahawasanya klien tidak boleh mempunyai perasaan yang lebih terhadap kaunselornya. Semasa Dr. Jung ni, dia telah melebihi had apabila dia telah jatuh cinta semasa dia menjalankan sesi bersama Sabina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afrika Khalisa binti Mahadi. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Syamimi. Okey, saya akan bercakap tentang refleksi. Refleksi kumpulan kami pada filem A Dangerous Method ini sebenarnya pada pendapat kami lah, filem ini haruslah ditapis sebaik mungkin dengan dengan tidak menunjukkan aksi yang tidak sepatutnya, ataupun filem ini haruslah mempunyai kawalan untuk diakses kerana filem ini tidak sesuai untuk tontonan umur bawah 18 tahun. Okey, seterusnya melalui filem ini, sebagai pegawai tidak sepatutnya mempunyai hubungan sulit dengan klien, tetapi filem ini boleh ditonton untuk dijadikan sebagai pengajaran ataupun pembelajaran. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.